settings, and then pergi ke payroll settings lah. Okay, sama jugalah payroll settings. Okay. Dalam general payroll settings, sistem nak perlu tahu berapa hari, berapa jam satu hari bekerja. Ini adalah untuk later on digunakan untuk pengiraan overtime. Okay. And then signatory lah. Okay, signatory ni because kita ada sediakan form-form dalam sistem. Contoh macam EPF form, LHDN form, SOXO semua. Ada form-form tu. Dia akan, kalau you set nama staff tu, nanti dia akan keluar lah staff tu punya nama yang bertanggungjawab untuk signatory kepada setiap orang tu. Biasanya manager HR ataupun bos lah. Okay. Okay. Yang ni show zero net pay report kalau you nak buat, ni ada option saja. Seterusnya adalah Human Resource Development Fund. Jika sekiranya syarikat ada bayar pembayaran levy kepada HRDF, then you letak applicable sebagai yes lah. Dan contribution dia sebanyak berapa? 1% ataupun 0.5%. Okay. Kalau sekiranya syarikat tu memang tak ada buat pembayaran levy, just click no lah. So nanti dia tak ada kira levy untuk HRDF lah. Okay. Seterusnya adalah potongan-potongan lain, contoh macam amanah saham. Kalau ada, you boleh klik applicable. Kemudiannya payroll cycle. Okay. Dalam payroll cycle, dalam payroll kita boleh buat sehingga 2 payroll cycle. Satu mid month, satu end month. Okay. Jika sekiranya biasa satu payroll saja, kita buatlah one cycle. Okay, choose one cycle. Tapi kalau two cycle, taklah two cycle. And then kat sini ada pilihan lah. Unpaid leave nak ditolak, dikira tolak pada cycle yang keberapa. Biasanya cycle kedua lah, sebab cycle kedua kita bayar adalah pembayaran gaji. Cycle pertama tu sama ada allowance ataupun OT kita bayar. Contoh. Okay. Dan seterusnya yang lain-lain lah. Okay. Untuk mudah, kita kira pada one cycle lah. Okay. So one cycle, saya pilih one cycle saja. You link to this payroll punya setting. Okay, di dalam sistem kita, kita boleh link payroll kita dengan juga modul-modul yang lain. Contoh dalam ni modul untuk claims dan juga modul untuk attendance. Okay, modul untuk claims ni, jika sekiranya pembayaran claim dibuat berserta dengan pembayaran gaji, jadi kita boleh set sebagai link lah. Maknanya bila nak buat pembayaran gaji, apa-apa claims yang telah dibuat oleh pekerja akan dimasukkan ke dalam payroll dan dibuat pembayaran sekali dengan payroll. Jika tidak, just disable. Untuk yang hadir ataupun time management ni, jika sekiranya kita enable dia, dia akan boleh buat pengiraan OT secara automatik jika sekiranya company menggunakan juga modul attendance kita. Dan kita buat settings OT untuk dikira di dalam payroll mengikut attendance punya record. Okay, baru kita link. Tapi kalau nak buat berasingan pun boleh, just disable dia lah. Okay, and then you save. So kalau you link, sistem akan check dalam attendance jika sekiranya ada employee yang membuat membuat OT, claim OT, dia akan kira jika ada approval daripada OT tu, dia akan masukkan ke dalam payroll. EPF settings. So EPF settings seperti yang semua tahu, employee adalah 11%. Employer 12 ataupun 13% bergantung kepada salary yang dia terima. Jika sekiranya bawah 5,000, sistem akan mengira pada kadar 13%. Jika sekiranya lebih pada 5,000, sistem akan mengira pada kadar 12%. Okay. Tapi ada juga setting-settings yang lain. Contoh you nak buat fixed rate, tak kira berapa gaji pekerja tu, employer rate kita bayar pada 13% ataupun peratusan yang you terima lah. So kita boleh set kat sini lah. So fixed rate ni, dan dia just letak lah. Kalau 13% letak 13%, kalau 15 letak 15, mana semua orang akan dapat. Employer punya rate, bukan employer punya rate. Okay. Jika tak ada, tak perlu buat perubahan, dia aja di sini. And then you save lah. Untuk yang non-Malaysian, tapi dia bayar ikut normal rate, you boleh enable dia kat sini. Jadi setiap yang non-Malaysian juga akan dikira pengiraan EPF jika sekiranya dia ada buat caruman dengan EPF. Overtime settings ada di sini. Okay. So overtime settings, you just click here untuk buat overtime settings lah. Okay. Bila you klik, kat sini you nampak ada overtime. So you just click overtime lah kat dalam ni. So dia ada kat sini overtime. So yang ni you boleh buat lah, dia punya rate. Contoh normal rate
Okay, normal rate after workday, and then apa yang potongan perlu dipotong, so ERS dan juga tax, ORP ataupun ordinary rate pay. Okay, pengiraan dia macam mana. And then buatlah rate hour dia 1.5. Working days kita ambil 26, itu pengiraan overtime mengikut EA. 26 bahagi dengan 8. Okay, dan dapatlah dia punya ORP tu. Okay. And then EA ni dia akan dalam overtime ni, bila pengiraan overtime akan dimasukkan dalam EA under kategori 1A termasuk gaji. Okay, ni boleh buat pilihan lah. Yang ni semua you mesti tahulah apa maksud-maksud benda ni semua. And then you buat okay lah. Okay. And then kalau public holiday sama jugalah. You buat rate dia jadi 2. Okay. Jika sekiranya you ada rate-rate lain, contohnya you tak ada kira ikut ORP, you buat fixed rate. Okay. Fixed rate pun you boleh masukkan juga, you boleh create. Cara nak create just macam ni lah, new overtime, katalah fixed rate, you masukkan fixed OT. Okay. Bila dah masukkan fixed OT ni, macam ni, saya dah masukkan fixed OT. You masukkan fixed OT, and then you boleh assign kepada siapa. Mungkin bukan semua orang dapat fixed OT ni, mungkin ada yang gaji lebih pada 4,000 tapi you masih lagi buat pembayaran tidak menggunakan formula OT mengikut EA, tapi you bayar mengikut fixed rate. Contohlah so what you do is masukkanlah kategori under fixed rate. So berapa ringgit sejam. Contoh katalah dia dapat RM60 sejam. Okay. So you masukkanlah RM60. Jadi OT ni kalau dia OT RM60, nanti dia akan kira lah mengikut RM60 punya hours. Okay. Yang ni siapa? Okay. Yang ni pun ada fixed OT. Ni boleh buat RM8.5 kata. Okay. So ini adalah OT untuk settings untuk OT. Rata settings. Ini adalah untuk membantu sistem membuat pengiraan kepada gaji yang tidak cukup dalam sebulan. Tak cukup hari lah. Contoh orang yang baru masuk bekerja ataupun orang yang berhenti bekerja bukan pada akhir bulan tetapi mungkin tengah bulan ke apa. So dia tak cukup pengiraan gaji dia untuk sebulan. Jadi pengiraan dia kita boleh buat sini, you boleh enable dia. Dan pengiraan dia adalah mengikut ada option sini lah. Mengikut everyday ni ikut calendar days. Work days ni ikut dia punya hari yang bekerja. Contoh Isnin hingga Jumaat, 5 hari. Kalau ada betul mungkin 20 hari ataupun 22 hari. Ataupun you ada pengiraan sendiri custom, you bagi semuanya flat 30 hari katalah. Tapi kalau ikut pengiraan yang betul mengikut Employment Act adalah mengikut calendar days. So kita buat di sini adalah under calendar days. So dia akan kira lah, sekiranya bulan Oktober ni dia akan kira basic gaji dia bahagi dengan calendar days, iaitu 31 hari untuk bulan Oktober. Okay. Dan baru calculate lah, dapatlah gaji hari dia berapa, gaji harian dia. Okay. Weekends are not paid, ini semua pilihan lah. Kalau ikut polisi you ada, baru buat. Tapi harus ingat, benda-benda ni semua, pengiraan ni kalau boleh, dia mesti minimum lebih daripada yang ditetapkan dalam Employment Act. You juga boleh buat cut off day. Okay, nak buat pengiraan gaji tu daripada bila? 1 sehingga ujung bulan, kita akan buat cut off day 31. Okay. Tapi kalau mungkin you kira you bayar gaji awal 20 hari bulan. So mungkin pengiraan gaji you daripada 21 hingga 20. 20. Okay. You kira pengiraan gaji daripada 20 hingga ke 19 hari bulan depan. 20 bulan lepas sehingga ke 19 hari bulan inilah. Okay, contohlah. Tapi senang, biasa kita buat pengiraan 31 lah, maknanya sampai ujung bulan. Okay. Prorata unpaid leave pun sama juga untuk pengiraan cuti-cuti yang unpaid. Pengiraan dia sama juga mengikut calendar days. Lepas tu annual leave encashment, jika sekiranya staff tu berhenti dan dia ada cuti, lebihan cuti dia, jika you enable this, sistem akan tolong you calculate lah macam mana cara nak bayar balik cuti baki dia yang tidak digunakan kepada pekerja. Payslip setting ada 3 format di sini. A4 ada 2, satu dengan year to date, satu lagi without. Dan yang ketiganya adalah A5 itulah yang normal punya yang payslip yang A5 nya yang kecil tu. Okay. And then ada beberapa pilihan yang you boleh pilih lah.
Pilihan yang sepatutnya ada adalah show overtime detail, annual leave balance dengan juga include payment date. Yang tiga ni mesti ada untuk supaya payslip tu mengikut akta lah. Okay, mengikut Employment Act mesti ada tiga ni. Tapi kalau you tak nak show, ada pilihan lah. You boleh just tarik, buang je lah kalau you tak nak disable it. And then last kali you save lah. Dalam sistem kita tak perlu risau pada disebabkan sistem telah pun mengikut pengiraan jadual. Contoh tadi kalau tak silap saya Wilson kari 1570 lah macam tu. Nah, so kalau 1570 pengiraan dia adalah sebanyak 179. Sebab apa? Allowance makanan ni pun ada penolakan EPF. So gaji, total pengiraan EPF dikira atas 1520 campur 50 iaitu 1570 dan jadilah 174. So you tak perlu risaulah pengiraan salah ke apa ke, asalkan settings yang you buat di sini adalah mengikut yang telah ditetapkan. So Muhammad Iqbal ni dia dapat 6,500 macam biasa. So ada pengiraan dia punya PCB lah. So pengiraan PCB untuk EPF, SOCSO dan EIS tak perlu risau pasal apa, dia akan mengikut jadual, tetapi untuk pengiraan PCB ni dia berlainan sedikit. Pengiraan PCB ni dia ada dua cara untuk mengira PCB. Yang pertama menggunakan formula. Bila pilih untuk menggunakan formula, pengiraan dia adalah bergantung kepada data yang ada dalam sistem. So, macam mana dia mengira dapat 733 ni adalah mengikut formula yang telah diberikan oleh LHDN. So saya bagi contoh, saya tukar kepada data. So untuk kurungan yang pertama ni adalah gaji dia daripada bulan Januari sehingga ke bulan September. Okey, sebab kita kira bulan Oktober kan, kita kira bulan Oktober. So ini adalah gaji untuk 1 Januari hingga bulan September, akhir September. So ini adalah gaji yang diterima, EPF yang telah ditolak, ini gaji yang diterima untuk bulan ini. Okey, gaji yang diterima 6,500 campur 50 tadi. Ada apa? Ada allowance tadi. So tolak kosong kerana 4,000 EPF telah digunakan sepenuhnya. Penolakan EPF ada limit banyak 4,000. Okey, tapi sebab kita dah guna sepenuhnya, dia dah tak ada tolak lah untuk bulan ni. Walaupun dalam pengiraan sini sebenarnya ada penolakan, tapi untuk pengiraan teks dia akan rujuk dulu sama ada 4,000 tu telah digunakan ataupun tidak. Jika telah digunakan, dia tak akan tolak. And then kemudian gaji untuk bulan seterusnya. Ini untuk gaji bulan Oktober, yang ini adalah pengiraan gaji untuk bulan November dan Disember. Dia akan assume gaji ataupun dia akan cuba ramalkan gaji you untuk bulan November dan Disember adalah berapa banyak. So dia akan assume lah dekat sini. Itu kali dua. Okay, bulan November dan Disember. Dan seterusnya penolakan yang mandatory. Penolakan gaji sendiri, diri sendiri, penolakan untuk suami ataupun isteri, okey, dan juga anak. Kalau kat sini ada anak 3 lah. So, dia ada pengiraan penolakan dan dia kira-kira dia akan dapatlah the amount tu 732.99 sen yang akan di round upkan menjadi 733. So di situ dapat 733. Pengiraan yang tidak mengirakan formula tetapi menggunakan table base. Okay, bila menggunakan table base, dia nampak banyak kurang kan? Sebab apa? Sebab dia hanya mengira pada bulan ini sahaja. Okay? Okay? Lebih mudah, iaitu gaji bulan ini, saya tukar kepada number, gaji bulan ini, okay? Sekiranya ada allowance tu dah masuk kat sini, okay? Dan tolak 333 EPF. Okay. EPF untuk pengiraan jadual, dia tidak boleh melebihi 333. Jadi kalau untuk yang ni, sebab penolakan dia kita tahu 726, yang dibenarkan hanya sebanyak 333 lah. Okay. Dia hanya tolak 333. So dapat berapa baki jumlah net salary you 6,217, dia akan refer kepada jadual dan di refer jadual dapatlah 215.80 sen. So setelah you masukkan semua gaji ni pengiraan, you boleh calculate gaji untuk pengiraan keseluruhan, mana semua employee punya gaji. Okay. So bila dia dah buat, masuk dalam ni, so dia akan keluar lah.
Kalau ada 10 orang, 10 orang lah nama akan keluar di sini. Saya punya contoh ni cuma 2 orang saja. So ada 2 orang dekat sini. You boleh check balik berapa pengiraan-pengiraan yang telah dibuat. Okay. Ni guna saya guna MacBook ni dia lain sikit punya detail. Kalau you punya tu dia akan expand yang bawah ni sebenarnya. Okay. Okay. So dia jadi macam ni. Okay. Katalah ini gaji yang memang you nak bayar. So untuk membuat pembayaran kepada bank, you confirm dulu gaji. Okay. Confirm gaji bila pembayaran akan dibuat. Contoh you nak buat bayar gaji pada 25 lah kata. Okay. So 25 akan bayar gaji, you tukar date dia kepada 25 dan you confirm amount. So dia akan confirm dua-dua amount ni. Okay. Kalau ada 100, 100 lah dia akan kira. Okay. And then untuk pembayaran gaji, you pergi kat bawah sekali dan pergi select bank lah. Macam saya punya, kita dah select, saya punya tadi bank dekat dalam bank settings tu, company settings tu kita dah select Maybank kan. Okay, so pergi ke Maybank, then you proceed. Proceed, pilihlah nak bayar mengikut apa, Maybank to you bulk, Maybank to E. Okay, saya ambil contoh Maybank to you bulk, then saya download pay file. Okay. Okay. Semua pay file yang saya telah masuk apa ni, bank bulk ni, okay, dia akan keluar lah macam ni. Okay. So dia akan keluar macam ni lah. So crediting date dia dah siap-siap bagi tahu 25 bulan 10. Sebab tadi bila kita confirm, kita bagi tahu dekat sistem pembayaran akan dibuat pada 25 bulan 10. So dia dah akan masukkan 25 bulan 10 sebagai crediting date. And then payment reference ni salary lah, salary 23 maknanya 2023 bulan 10. Right? Okay, so ini nama-nama pekerja, data-data, berapa gaji yang akan dibayarkan. Okay. Ini yang you akan upload ke dalam bank. Okay. Bila you masuk dalam bank punya portal, Maybank, katalah Maybank to you, you pergi dekat dia punya payroll services, and then you upload lah text file tadi tu, yang saya buat tadi tu. Okay, untuk upload. So, kalau ada staff macam ada 100 orang ataupun 50 orang, bila you upload, dia tak perlulah buat transfer satu seorang-seorang. Sebab saya tahu kalau manual ni kadang-kadang dia buat transfer seorang-seorang. Okay, so dah jimat masa dekat situ. Okey, itu untuk pembayaran gaji kepada pekerja. Okey, jika sekiranya you buat pembayaran terus melalui portal portal EPF, then you select kat sini. Pay EPF, you download EPF text file. Okey. So nama staff, berapa dia punya potongan employer, potongan pekerja. Okey, potongan employer, potongan pekerja. Okay. Berapa orang, 2 orang kat sini, and then berapa jumlah dia lah. So yang ini yang you akan upload ke dalam EPF portal. So you masuk dekat EPF online. Kat sini masuklah under iAccount majikan dan buat pembayaran lah. LHDN pun sama, you ada text file, you cuma download the text file. Okay, ini pembayaran untuk text file. Ada seorang saja ada pembayaran PCB. So nama dia akan keluar seorang tu je lah. Okay. So lepas pada tu you pergi ke Pay eData PCB. Login, password, and then masukkanlah. Sokso pun sama, Sokso ada download Sokso dan EIS. So you boleh download and then buat pembayaran sama jugalah, mengikutlah. Semuanya ada guide kat sini. So pembayaran kepada statutory semua ada. Tiga-tiga, right? Berkenaan dengan payslip. So payslip, contoh payslip adalah seperti ini. Okay. So ini adalah contoh payslip lah. So dalam payslip ada logo syarikat, nama ataupun detail syarikat, kemudian detail employee, gaji untuk bulan berapa, pembayaran yang dibuat pada bulan hari apa, dan juga dia punya details lah. Ada basic, ada allowance makan, overtime tak ada, dia tak keluar lah. And then employee deduction dan juga company punya contribution. Boleh send payslip kepada employee akan dapat melalui email dan dia boleh print sendiri dia punya payslip. Jadi tak perlu print payslip untuk employee lagi. Sebab apa? Dia boleh simpan sendiri dia punya detail dia. Okay. Payroll yang telah dimasukkan, ada juga dia punya report. So boleh dapatkan report lah di sini. Okay, ini report untuk department, ini by employee. Okay, location tak perlu, cost center.
OT. Kalau ada OT nanti dia keluar lah. Report-report yang OT apa semua. So ini adalah report yang telah disediakan. You boleh gunakan kemudian lah. Setiap kali you setelah gaji dah dikonfirm, automatically sistem akan update ke dalam EE form. Okay. EE form untuk bulan 10, bulan 1 sampai bulan 10 dah tersedia lah. You boleh ambil je lah daripada sini. Jika staff tu berhenti ke apa, okay, boleh masukkan dan dapatlah kat sini. So, sini juga akan update lah setelah you approve ataupun confirm gaji tu akan automatically update dalam EA juga untuk bulan current current month lah. Okay. Selain itu ada juga form-form lain CP21, 22, 22A untuk orang yang baru masuk kerja, orang berhenti, semua ada dalam ni. You cuma perlu klik saja dalam ni dan dapatkanlah detail. Tak ada. Oh, ada seorang. Okay. Uh, so ini detail you boleh download. Okay, ini untuk CP22 pemberitahuan lah. Okay. Untuk pekerja baru. Okay. So masuklah. Nama-nama detail ni semua akan masuk secara automatically ke dalam sistem.